Okey, selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Boleh, boleh. Okey, yang baru masuk, saya share satu link dekat chat soalan maklum balas. Okey, sebab kita dah habis kelas, hari ni kelas yang terakhir. So, saya minta jasa baik anda isi. Oh, tak dapat ya, kejap. Okey. Okey. Welcome, Ivan. Okey. So, hari ni kita tak ada nak buat apa pun. Macam last week juga. Kita akan tengok slide berkaitan dengan soalan quiz last week. Lepas tu, kamu terus jawab soalan penilaian akhir tahun. Okay, last week kita buat bahagian A, B, C. Sebelum tu kita buat bahagian A dan bahagian B. Hari ni kita hanya akan buat bahagian A dan C sahaja. Okay, so nanti saya akan combine markah ketiga-tiga penilaian ni lah. Okay, tapi jangan risau, ini tak menentukan pun kamu layak ke kelas apa next year, tak ada kaitan pun. Okay, exam akan dibuat pada Januari. Ini hanyalah penilaian, latihan lah untuk kamu menghadapi real question. Okay, boleh? Okay, thank you. Dah ada 9 orang yang menjawab. Saya akan share juga link ini dekat grup kelas nanti untuk yang tak berjaya masuk kelas hari ni. Biasalah Google Meet mesti tak muat punya kan. Okay. Thank you pada yang dah menjawab. Okay, saya bagi peluang kau menjawab dulu ya. Oh, okay, kejap. Dia yang baru masuk ya. Kejap. Oh, dah share. Thank you, Aku saya share juga. Okay, pada yang baru masuk, saya share link borang maklum balas mengenai PDP saya bersama kamu, saya dan Puan Kim lah. Okay, tapi banyak yang hujung ni saya kan. Okay, jadi merangkumi semua lah. Okay, daripada CMCO yang pertama hari tu sampailah yang ni. Okay, supaya saya dapat baiki di masa akan datang. Mana tahulah kalau kata Januari pun untuk form 2 masih lagi kelas online kan. Yang lain tu kita doakan dah boleh sekolah macam biasa. Okay. Ke 90 sekarang ya. Lagi yang baru masuk. Okay, ini link untuk yang baru masuk. Jawab soal borang soal sidik. Okay, ada 33 orang dah menjawab.
Dekat Google ni ada 88. Okay, teruskan menjawab dulu. Semua orang dah sarapan ke? Dah. Alhamdulillah, bagus. Dah mandi dan sarapan ya? Okey, belum sarapan. Alamak. Okey, 44. Okey, saya tak, dia nak buat Google Meet sampai pukul 11. Okey, lepas habis saya present soalan. Quiz, nanti lepas tu dah boleh jawab soalan. Saya akan sharing dekat group kelas saja. Okay. So kalau ada kawan-kawan yang tak dapat masuk, tak ada masalah ya. Cuma nak present jawapan, dan kalau ni jawapan akan saya uploadkan di sini. Okey, dah 52 orang, alhamdulillah. Okey. So jomlah kita tengok. Sorry. Okay. Saya nampak slide. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita nak bukanlah bincang sangat, saya just nak tunjuk je. Okey, saya rasa orang yang ada masalah dengan soalan tu dah pun bertanya dengan saya. Okey, so yang tak bertanya tu saya anggap clear lah, tak ada masalah. Okey, so mari kita bincangkan jawapan kuis 9 hari bulan 12 yang lalu. Bahagian A, soalan yang pertama. Ini soalan yang pertama. Digunakan kepada 3 angka berarti. Okay, so jawapan dia B. Next, antara berikut yang mana mempunyai nilai terbesar? Yang paling besar adalah 11/12. Kamu boleh check pakai kalkulator. Okay. Next, 72 adalah gandaan sepunya bagi 3 dan M. Okay, apakah M? 25. Okay, so kamu bahagilah satu-satu. Okay, ni bundarkan kepada 3 angka berarti 1, 2, 3. So sampai dekat 1, tengok belakang 8 dan up 1. Okay, so jawapannya adalah 2.02. Sebenarnya kan semua nilai integer X yang memenuhi ketaksamaan 7 tolak X besar daripada 4 dan 2X tambah 5 besar daripada 1. So kamu kena solve dua-dua lah. Okay, the first one 7 tolak X besar daripada 4. So kamu akan dapat negatif X besar daripada 4 tolak 7 negatif 3. So X akan dapat kecil daripada negatif 3. Okay. Then 2X tambah Y. 2X besar daripada negatif 4. So X besar daripada negatif 2. Okay. Betul tak ni? So jawapan dia adalah B, negatif 1, 0, 1, 2. Oh ni negatif. Oh saya salah kat sini, maaf.
X kecil daripada 2. Orang cuba masuk kelas ke? Saya tengok dekat. Okay, then next. Okay, sambungan section A. Jawapannya adalah A. Berapa sama satu question? Okay. So, masukkan nilai untuk dapat C dulu. Okay, dah dapat C. Bila dia nak persilangan garis lurus itu dengan paksi X, maksudnya cari bila Y sama dengan kosong. Okay. So, maksudnya Y kita ganti dengan negatif 18. Negatif 18 sama dengan ni X, ni Y. Okay. Negatif 3 ini adalah M, X adalah 2 tambah C. Okay. So negatif 18 sama dengan negatif 6. So C kita dapat berapa? Kalau 18 tambah 6? 24. Negatif 12. Pindah ke sana. Sorry, saya tengah C. Ini pindah ke sana, so jadi tambah lah. Okay. So persamaan yang kita ada adalah Y sama dengan negatif 3X tolak 12. Okay, tadi kita kata Y kosong bila nak dapat paksi X. Maksudnya dia touch pada paksi X, Y kosong. Okay, nak tahu nilai X sahaja. Okay, Y kosong. So, sini adalah negatif 3X tolak 12. Pindah ke sana akan jadi 3X sama dengan negatif 12. Dan X kita dapat negatif 4. Okay, boleh? Ini bab form 3 Okay. Sebab apa mula-mula saya gantikan koordinat dalam persamaan ini kerana nilai C tak diberi. Okay, biasanya equation dia akan bagi Y sama dengan MX tambah C. Tapi ni C tak diberi. So sebab tu saya masukkan titik 2 dan negatif 18 dalam persamaan ni. Dan kita dapat C dulu. Bila kita dapat C, barulah kita ganti dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okay. Lepas tu ayat yang kedua dia nak cari titik persilangan. Okay, maksudnya dia bersilang dekat X axis. So kita nak tahu kat mana dia bersilang dekat X axis. Okay. Bila dia bersilang dekat X axis, nilai Y adalah kosong. Okay, dekat pilihan jawapan memang semua Y kosong. Okay. Then kita masukkan nilai Y kosong. So kita gantikan. So dapatlah nilai X negatif 4. Okay, boleh? So next. Saya sentuh soalan yang penting-penting saja ya. Okay. Ini soalan yang kedua. Time M ialah titik tengah bagi garis lurus LN. Ya Cik Ama, ya apa soalannya? Boleh on mic. Kenapa C sama dengan negatif 12? Ni kita nak cari C kan, saya swap tempat je ni. Okay, negatif 6 ni pergi sebelah sana, so jadi tambah lah. Negatif 18 tambah 6 dapat negatif 12, betul? Betul. Okay. Ya, okay. Okay then. Substitute. Dalam Y sama dengan MX tambah C, so dapatlah nilainya. Okay ke Cik Amar? Okay. Nanti kita buat tulisan bahan untuk tajuk ni ya.
Okay, sebab bab form 3 memang saya tak sentuh langsung kan. Sebab itu Cikgu Tioh yang sentuh bab form 3. Okay, so then M ialah titik tengah bagi garis lurus L, N. Okay, nampak? Ayat ni menunjukkan M duduk di tengah-tengah antara L dan N. Okay, tak tahulah garisannya sengit daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kita bayangkan je lah, okay, katalah macam ni. So sini adalah L, sini adalah N. So M ni duduk di tengah-tengah. Okay. So dia bagi koordinat bagi L dan M adalah, L ini adalah negatif 3, 8. M pula adalah 1, 6. Okay. So dia nak koordinat N. So dia tanya N ni berapa. Okay. Macam ni senang sebab kita tahu ini adalah titik tengah. Bila kita dapat jarak di sini, sini berapa tinggi dan berapa panjang ini, okay, akan dapat sama dengan sini. Okay, sebab dia titik tengah. Okay, boleh. So now negatif 1 sampai 1. Berapa jarak dia? Okay, 8 sampai 6 adalah 2 kotak. Betul? So sini pun akan jadi 2 juga lah. So 8, 6. Okay, 8 tolak 2, 6. 6 tolak 2 akan dapat 4 lah sini. Betul? Okay, naik sini pula. Negatif 3 sampai 1. Berapa jarak dia? Negatif 3 sampai 1 berapa jarak dia? Tak ada orang nak jawab. 2. Negatif 3 sampai 1. Jarak ni adalah negatif 3 sampai 1. Maksudnya negatif 3. Kalau kata jarak dekat paksi, contoh sikit sini. Okay, negatif 3 sama here, betul? Kat sini dah ada 3 kotak. Okay, 1 kat sini. 1, ni negatif 3. So kat sini lagi 1 kotak. So jarak semua adalah 4 kotak. 4. Okay. So sini 1 tambah 4 akan dapat 5. 5. Okay, the answer is 5. Okay. Boleh. Next question. Boleh kan? Nombor 7 tu clear ke? Ini tadi Clear. Okay, clear, very good. Okay, soalan seterusnya. Translasi. Okay, kira kotak saja kan? Okay, berapa jawapan yang kamu dapat? Ingat lagi tak? Jawapannya adalah D. Okay, negatif 8. Sebab dia bergerak ke, mula-mula kita kena gerak, ini P, ini Q. Ini adalah image. So ini objek. So ini yang akan bergerak ke sini. Okay, saya ambil paling hujung bucu yang tak mengganggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ke kiri dia jadi negatif 8. Dan atas 1, 2, 3, 4. So the answer is negative 8 form. Okay, boleh. Next, number 9. The answer is A. Yang manakah adalah image bagi P di bawah satu reflection. Okay. Yang pertama ini reflect di sini. Okay, garisnya di sini. Dan yang kedua reflect di sini. Okay, Dekat tepi. jawapan dia adalah 1 dan 2.
Okay. Next, number 10. Di bawah satu putaran, apakah jawapannya? B. Okay, B jawapan dia. Okay, sebab dia nak tahu di manakah pusat putaran. Okay, nampak 90 darjah ha? Okay, kalau ikut ni, tarik sampai sini, ni sampai sini. Salah. Mungkin habis dah tak nampak. Okay, tenang. Ambil mana-mana satu point. Okay, kalau kamu nak ambil yang ni pun boleh ni. Saya ambil point ini. Okay, so image yang setara di sini. Okay, saya panjangkan ke pusat P. Okay, so tengok jarak dia ke B 2 kotak, sini 1, 2, 3. Okay, bila yang ni disambungkan pun 6. 2 kotak, sini 1, 2, 3. Okay, so B adalah pusat putaran. Okay, next. Okay, ini kenyataan. Okay, section B. The first one, nama dia oktagon, betul. Second one, jumlah sudut pedalaman 900, salah. Sebab kalau ikut formula adalah tadi oktagon 8 tolak 1080. Yes, thank you. Suara macam siapa tu? Ama. Wow. Okay. Kita dapat 6 darab 180. Dapat berapa Cik Amar tadi? Saya lupa. 1080. Okay. Terganggu dengan kemacuan tu. 1080. So pernyataan itu palsu. Next. Bilangan penjuru ialah 20. Betul. Macam mana dapat penjuru? Diagonal. Apa formula? Alamak, lupa lah. Apa formula? Anyone can help me? Formula untuk diagonal. Ada orang yang ingat? Saya rasa soalan ni keluar PT3 last year. Bilangan penjuru. Dekat dalam senarai formula, dekat muka surat depan tu tak ada. Okay, tapi masa kamu belajar tajuk ni form 1, ada dekat dalam book text. Saya lupa. Apakah formula diagonal? Ada orang yang ingat? Saya cikgu. Dia dalam mana? N bracket N minus 3 tutup bracket per 2. Sekejap lagi sekali saya tulis. N Bracket N minus 3 N minus 3 tutup bracket bagi 2. Bahagi 2. Okey, mari kita tengok dapat tak? 8 kurungan 8. Cikgu. Kalau saya pula, saya buat N kuasa 2 tolak 3N bagi 2. Oh, sama je lah. Kejap lagi sekali apa? N kuasa 2? N kuasa 2 tolak 3N bahagi 2. Tolak 3N bahagi 2. Okey. Mana satu yang dalam buku teks ni? 8 tolak 3. Tak tahulah. Yang formula Ramana bagi tadi. Boleh Ramana bagi tadi. Okey, betul dapat 20. Kejap saya tulis lagi sekali. Formula dari kawan-kawan. Terima kasih Ramana dan juga Amar yang respon. Maafkan saya ya. Saya lupa sebab saya tak pernah ajar form 1. Jadi dia tak masuk dalam otak. Tapi saya ingat soalan ni memang keluar PT3 last year. Macam mana saya boleh tahu? Sebab malam sebelum PT3, semua orang mencari formula. Lepas tu saya pun macam, kenapa kamu tanya soalan ni? Okey, rupanya ada orang dapat sambut. Okey, dan 8 tolak 3. Siapa yang tak ingat? Note lah ya. Okey, jangan kamu terjadi di antara orang-orang seperti saya yang tak ingat formula ni. Sebab formula ni tak diberi. Okey, dalam list formula kat muka surat depan tu tak ada. Kenapa tak ada cikgu? Bukan ada dalam buku teks ke? Tak tahu, dalam list formula tak ada. Saya pun tak tahu kenapa. Okey, nanti saya tolong komplain dekat
Lembaga Peperiksaan Malaysia, LPM. Okey. 40 bahagi 2. So dapatlah 20. Sebab tu jawapan dia betul. Okey. Kalau nak formula amal tadi adalah N kuasa 2 tolak 3N per 2. Okey, very good. Boleh guna mana-mana yang kamu nak ya. Next, bilangan paksi simetri ialah 8. Yang ni tak ada formula lah. Sebab kita memang tahu bilangan paksi simetri adalah sama dengan bilangan sisi. Betul? Yang tu saya ingat. Sebab zaman KBSM pun ada. Okey, cuma yang ni zaman KSSM. Okey, zaman KBSM tak ditekankan benda ni. Okey. So, bagus jugalah dia keluar kan. Okey, semua beri ingatan sikit lah. Harap-harap berguna lah. Okey, next. Tentukan pernyataan berikut benar atau palsu. Ini adalah benar. Ini yang saya tersalah bagi jawapan masa kamu jawab tu. Kemudian ada orang PM saya dan tegur dan saya dah betulkan. Jangan risau. Kalau jawapan saya tu salah, bila saya semak, saya akan semak lagi sekali secara manual. Okey. Yang kedua, betul. Lara nak baca ayat panjang-panjang. Kamu jemputlah baca ya. Kemudian next ini salah. Kenapa salah? Kenapa salah ya? Sepatutnya berapa? Jika PA, maksudnya kebarangkalian mendapat unsur A adalah 0.4, maka PA tambah PA prime adalah 0.6. PA tadi 0.4 tambah PA prime. Kalau PA 0.4, PA prime dia dapat berapa? Sebab dia whole adalah 1, betul? PA prime 0.6 patutnya. Yes. Then 0.4 tambah 0.6 kita akan dapat 1. Okay. Okay, bagus. Next. Ini. Benar. Benar tak payah petikan lah. Okay, last sekali. Pilih faktor sepunya bagi 60 dan 68. Faktor sepunya. Maksudnya faktor yang ada untuk kedua-duanya. Okay. 2 mestilah ada. Okay. 3, 68 tak boleh lah. 4 boleh. 5, 68 pun tak boleh. So jawapannya 2 sahaja. Okay. Next. Okay. Bahagian C ini adalah paling penat lah menanda sebab pelbagai jenis jawapan. Tapi tak apa, saya memang semak satu-satu sampai petang saya semak. Okay. Semua yang menjawab hari tu ada 128. Kemudian baru ada penambahan lagi. Jadi 131 kata salah saya. Okay, so sepatutnya tulis jawapan tu saja. Unit ke, H ke, tak tulis pun tak apa. Sebab kalau saya buat jawapan H sama dengan 3 ke, ada orang buat H huruf besar, ada orang buat H huruf kecil. Ada orang sama dengan tu dekat, ada orang sama dengan tu jauh. Itu yang menyebabkan jawapan kamu salah. Lepas tu kamu PM saya, cikgu saya jawab ni betul cikgu. Okay. Cikgu, tapi nak tanya. Tadi kan saya cakap ada yang tulis H besar dan tulis H kecil. Bukankah kalau tulis H besar salah? Sepatutnya salah. Tapi Amar, saya kena faham kamu bukan menulis. Kamu guna apa tu? Keypad kamu. Okay, mungkin ada orang yang dia tak setting. Okay, so saya tetap juga menerimanya. Tapi kalau ikut PT3 sebenar tak boleh lah. Sebab unknown kat sini H kan. Okay, so yang salah itu sebab spacing dan huruf lah. Okay, dan ibarat tak ada. Tapi ini soalan ni memang ralat. Sebab saya yang salah. Okay, sebab soalan saya tulis nombor dalam bentuk piawai ke bentuk nombor bulat. Okay, kita semua tahu whole number tak boleh jadi perpuluhan, tak boleh jadi pecahan. Okay, tapi jawapan yang saya set kat situ adalah 678.2. Okay,
So saya tak nak tukar soalan ataupun jawapan. So ini ralat lah. Okay, bonus. Sebenarnya jawapan dia adalah 678. Okay, kamu kena ingat kalau disebut whole number, nombor bulat, tak boleh pecahan, tak boleh perpuluhan. Terima kasih orang yang PM saya dan alert dan saya. Ramailah. Antara yang saya ingat adalah Huling 3K. Thank you so much. Okay. Seterusnya ini jawapan dia adalah sama 2.7 kilogram. Cumanya kalau ada kilogram dan sebagainya itu yang buat ralat jawapan. Tapi saya semak semua, don't worry. Okay, 27. Yang ni jawapannya adalah 75 kilometer sejam. Okay. So saya suruh tulis nombor saja. Tapi ada orang tulis juga. Tak apa, tak ada masalah. Saya semak selepas tu. Okay, tapi kalau boleh lah. Sebaiknya tak payah tulis unit-unit ni. Cikgu, Ya. yang 75 km per jam, yang negatif 1 tu sama dengan kilometer strike jam kan? Per jam, betul? Boleh tak per kan? Tulis nombor je lah. Tak payah tulis unit-unit tu ya. Kalau dalam exam kamu buat lah. Tapi ni sebabkan Google Form. Bila kamu unit tu tak ada, saya tak set dekat jawapan saya. Jadi salah. Okay. Dia Cik Aris angkat tangan. Main ya. Apa Cik Aris? Tak ada. Tak ada, tertekan. Gatal. Okay, so next. Saja nak bagi lambat-lambat ya. Okay, ini pun sama. Ada orang guna huruf kecil, patutnya tak boleh terima lah. Tapi sebab saya faham, kita guna handphone, so saya terima. So dia kata yang manakah image bagi P di bawah satu putaran. Okay. Soalan macam ni sangat penting sebab dia akan keluar sampai SPM pun. Okay. Dekat SPM, maksudnya form 5 nanti, kamu akan ada transformasi gabungan. Okay. Digerak 2 kali. Setakat form tu kita belajar sekali je. Pantul ke, putar ke, translasi ke. Tapi kalau SPM dia boleh jadi combine. Mula-mula pantul dulu, lepas tu putar. Mula-mula putar, lepas tu putar lagi pun boleh jadi. Okay. So P ini di bawah satu putaran, tapi dia tak cakap pun pusat putaran kat mana, clockwise ke anti-clockwise ke, berapa darjah, semua dia tak cakap. Okay, apa yang kita boleh buat adalah kita check semua. Ada tak yang boleh jadi begitu? Okay, macam ni satu translasi tak boleh jadi putar, betul? Boleh ke putar kawan-kawan? Tak boleh. Tak boleh kan? Okay. Yang kedua, jarak dia tak sama. Okay, jarak. Kalau kata ini pusat tak sama. Apa lagi pusat yang boleh jadi? Tak ada, tak jumpa. Okay. Dan 3, tak boleh juga ni 2 putar. Ni 3, sebab ini je yang ngam. Okay, lepas tu dia punya bawah ni, buntut ni pun ngam ke bawah. Kalau yang ni dia terbalik. Ini macam pantul. Okay. So the answer is 4. Okay, sepatutnya huruf besar tapi kalau huruf kecil pun saya terima. Okay, naik sini. Kita Cuba tahu jawab nombor saya terima. apa sah? Nombor 4. Nombor 4. Begini? Macam biasa. Tak ada yang obvious sangat tu. Dekat keypad ada kan 14 kan? IV. Ngada-ngada. Tulis IV. IV ya. Okay. Okay, next. Sini dia bagi, ini pun soalan yang penting juga. Soalan wajib juga pada dalam SPM. Darjah di bawah menunjukkan BCD ialah tangent kepada bulatan jika jejari 5 cm. So maksudnya sinilah. O sampai C ini 5 cm. Okay. So dia tanya panjang bagi AB. Okay, all together adalah 24. So kalau BC 12. ini 12. Lepas tu kita dah hafal kan Pythagorean 13. 13. 5, 12, 13. Tapi masalahnya dia bukan nak OB. Dia nak AB sahaja. Tolak 5. 13 Yes. tolak 5. So kita nak dapat AB adalah
Ini pun mulanya saya set jawapan salah juga. Lepas tu setelah ditegur, saya betulkan. Kamu pandai daripada cikgu. B adalah 13 tolak 5. B tolak OA. So 13 tolak 5. Okay, ramai dapat jawapan ni dengan betul. Ni 8 cm. Okay, kamu jawab 8 saja dah cukup. Okay. So 8 jawapan ni. Okay, next. Dia bagi radius 10 cm. Radius tu maksudnya daripada pusat sampailah ke lilitan. Contoh kata sampai ke L. So sini adalah 10 cm. Okay. RT ni 16. Okay, kalau 16 maksudnya sini 8. Buat tulisan. Sini pun 8. Okay. Dan JL 18. Maksudnya sini 9. 99. Okay. Soalan dia, cari panjang SOK. Panjang SOK. Macam mana kita nak dapat? Sini 10. Teorem Di sini Pythagoras. Untuk Mata dulu SO seconting. boleh guna teorem Pythagoras, tapi untuk OK tak boleh guna teorem Pythagoras. Tak boleh guna. OK tak boleh guna teorem Pythagoras sebab dia punya JLK tu 9. So tak ada teorem Pythagoras yang 9. Tak ada yang kita hafal, tapi kita boleh kira kan? Boleh. Yes. Kat sini clear. 8, 10, so SO ni adalah 6. Okey dapat? Tekan kalkulator. 10 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2 square root. Berapa dapat? 4.36. Okey. 4.36. Sebab tu bila kamu tambah, kamu dapat jawapan dia 10. Cikgu, kalau kita ambil tempat perpuluhan sampai 3 boleh? Boleh. Sampai 4 pun boleh. Minimum 2. Yang tak boleh 1. Kalau kamu jawab 10.4, saya bagi salah. Yang bagi sampai 4 titik perpuluhan, saya bagi betul. Okey, standard lah. Okey, daripada form 1 sampai form 5. Standard. Minimum 2 decimal place. Okey, maksimum 4. Lagi banyak, lebih tepat lagi. Okey. Dah hebat lah tu. Especially orang-orang yang ambil maths lah. Dah lebih detail. Dah settle? Okay, Ya. next. Ini pun banyak jawapan. Macam-macam. Okey. Cuma yang saya tak terima adalah perkataan or sahaja. Okey. Contoh kejap. Dia nak 3 unit dari garis QS. Ini garisan QS. 3 unit, sinilah 3. Okey, sini 3 unit. Sini pun 3 unit. Okey. So, dua-dua garis ini. Okey, apa saja yang kamu tulis saya terima. KL, NM saya terima. KPL, NRM saya terima. LK, MN saya terima. KL dan NM saya terima. Yang saya tak terima perkataan or sahaja. Okey, kenapa jawab or? Sebab both is the answer. So, or tu memang salah. Okey. Jawapan lain semua saya terima. Koma ke, N ke. Okey, or saya tak terima. Apa lagi yang saya tak terima ya? Slash. Oh, tu apa cikgu? Atau. Kalau dia tulis KL or NM. Kan lain maksud dia. Kan? Oh. Sama juga KL dash NM. Kenapa dash? Uish, ada dash ke? Mungkin masa tu itulah sebab kita guna keypad kan. Jadi bila guna dash dan ini je dua jawapan yang saya reject. Jawapan lain koma dan yang macam siput tu saya terima juga.
ataupun tulis N, A-N-D, D-A-N. Cikgu kalau space bar je boleh ke? Space bar. Space bar. Ada ke? Tapi jauh-jauh sikit space barnya. Ada ke? Kamu buat macam tu? Tak ada kan? Tak, tanya Tak ada je. kot. Awak tanya je. Kalau space bar better lah kot. Sebab dia tak menyalahi. Dia tulis both answer. Okay. Berlainan dengan perkataan or dan slash tu lah. Okay. Tapi kawan-kawan tak apa. Saya tahu kamu tahu jawapan, tapi sebab kita gunakan handphone jadi jawapan kamu jadi salah. Okay. Tak apa. Okay. Yang penting kamu tahu kamu betul. Okay. Saya tak terima sebab membawa maksud yang berbeza. Or ni atau. Maksud jawapan kamu KL atau NM. Itu tak betul. Sama juga yang slash macam ni. Okay, next. PQ dan RST ialah garis lari. Garis lari ya. So kita faham bila garis lari ada 3 sifat. Okay, sudut sepadan F, Z, sudut berselang-seli dan U atau N adalah sudut berdalaman 180 darjah. Okay, so bila nak dapat X, ambillah 180 tolak 112 tolak dengan 42. So, dapatlah jawapan dia. Apa jawapan dia? Nak cari mana jawapan dia. 26. So, siaplah. 26. Darjah betul, degree boleh, 26 kosong saja pun tak apa. Okey. Kalau 26 je, 26 je pun boleh. Sebab pakai handphone kan. So saya terima. Tapi kalau kamu nak letak bulat kecil ataupun degree, lagilah baik. Okey. Itu sahajalah sesi Google Meet kita untuk tahun 2020 bersama semua Form 3. Okey, dari pihak saya dan juga Puan Teo, kami mohon berjuta kemaafan atas kekurangan kami sepanjang handle kelas Google Meet Form 3 daripada Februari sampailah Disember. Okey. Semua yang baik itu semoga menjadi manfaat kepada anak-anak, dan semua yang buruk atau yang tak elok itu janganlah disimpan dalam hati dan mohon dimaafkan. Okey. So itu sahaja. Okay, so lepas ni saya akan share link quiz dekat dalam group kelas. Okay, result bagi ketiga-tiga penilaian akhir tahun ini saya akan kumpul dululah. Sebab setakat ni baru ada 2, jadi saya tak boleh masukkan untuk hari ni punya. Okay, bila dah masuk untuk hari ni, nanti saya akan kumpul, dan kalau ada yang request, saya boleh share dekat group kelas. Okay, dan sampai situ saja. Ada apa-apa soalan? Tak ada? Semua dah ready untuk quiz? Tiada. Okay, bagus. Okay, untuk kuis nanti semoga berjaya dan bersedialah. Okey, kamu masih ada 4 minggu sehingga nak buka sekolah 20 Januari. So saya harap kamu jangan berhenti berlatih ya. Teruskan praktis maths walaupun kamu pergi holiday. Okey, mungkin Sabtu ni semua orang dah start pergi holiday. Tak apa, bawa je buku maths dan praktis je. Kalau tak bawa buku maths, Google lah soalan-soalan dekat Google. Okey, jangan berhenti. Sebab Januari bila masuk di sekolah teruskan exam. Okay, so I wish you best of luck. Kita jumpa di Form 4 nanti. Okay, tak kisah kelas mana pun yang kamu masuk, Maths itu adalah ibu segala ilmu. Belajar subjek apa pun akan jumpa juga nombor. Okay, so kamu tak boleh lari daripada nombor. Okay, itu sahaja daripada saya. Thank you so much. Okay. Thank you cikgu. Okay, bye. 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 Oh, Bye-bye. tak boleh cakap terima kasih. Ini tanggungjawab saya. Okay, bye. Kita cakap terima kasih.